Okay, Assalamualaikum. Untuk kali ini kita tengok video ketiga untuk pasaran monopoli bagi tajuk kesimbangan pasaran monopoli ini dalam jangka pendek. Okey. Objektif pengajaran di akhir pengajaran ini diharapkan pelajar dapat pertama sekali menerangkan keadaan keuntungan firma monopoli dalam jangka pendek, dan juga kita akan menerangkan juga supaya pelajar dapat menghuraikan dan menerangkan kesimbangan firma monopoli dalam jangka panjang. Okey, kita tengok dulu keadaan keuntungan monopoli dalam jangka pendek. Okey, dalam jangka pendek, dalam jangka masa pendek ni, firma monopoli berkemungkinan memperolehi seperti juga pasaran PPS, di mana mereka berkemungkinan memperolehi untung lebih normal, ataupun juga firma monopoli memperolehi untung kurang normal. Walau bagaimanapun, situasi yang saya kata lebih kurang sama yang dialami seperti pasaran persaingan sempurna BPS, kebiasaannya di awal-awal semasa dalam jangka pendek ni, firma monopoli dah pun sebenarnya memperolehi untung lebih normal. Tapi kebarangkalian untuk mendapat untung normal atau kurang normal pun mungkin boleh berlaku pada monopoli. Kita tengok satu-satu situasi yang dialami oleh monopoli. Yang pertama sekali, kes monopoli memperolehi untung lebih normal dalam jangka pendek. Seperti biasalah, kedudukan kalau AR tu mempengaruhi sebuah firma tu memperolehi untung lebih normal. Bagi kes untung lebih normalnya, kalau AR ataupun kalau DD dia tu, kalau permintaan ataupun kalau hasil tu, jika dia memperolehi untung lebih normal, dia akan berada di atas daripada kalau AC, maknanya lebih tinggi. Untuk menentukan keadaan kesimbangan, kita akan melihat kesimbangan yang memenuhi syarat MC sama dengan MR. Jadi kesimbangan MC sama dengan MR ni dicapai pada titik E. Di mana titik E tu? Di sini apabila kalau MC bersilang dengan kalau MR pada titik E. Ingat bila kita buat kalau bagi monopoli ni, kalau AR sama dengan DD, dia tidak sama dengan MR. MR ni terpisah dengan kalau AR, hasil purata, dia berada separuh daripada kedudukan kalau AR. Separuh tu maksudnya bila kita buat jarak antara AR dengan MR ni sama dengan jarak MR dengan pasi menegak, so dia itu maksud MR yang separuh daripada AR. Dan untuk rajah ni kita buat sampai sini sajalah, tapi sepatutnya boleh tarik sepatutnya sampai kepada pasi Q ni. Ini pun sama MR menyentuh pasi Q lah, tapi sebab kita fokus kawasan ini, maka kita abaikan persilangan antara MR dengan AR ni pada pasi Q. Kita abaikan saja sebab kita nak tengok kawasan ini yang penting ni, kawasan titik cembangan pada AR, AE, untung dan sebagainya di kawasan tengah. Kita tengok apabila kita dah mengetahui titik cembangan MR sama dengan MC, kita juga akan memperolehi harga dan kuantiti kesimbangan. Di mana harga dan kuantiti kesimbangan, kalau di sini kita perhatikan dia akan memperolehi harga dan kuantiti kesimbangannya pada harganya pada P2, kuantiti kesimbangan pada Q0. Di mana kuantiti kesimbangan? Di sini kuantiti kesimbangannya berada di sini. Apabila kita dapat titik kesimbangan, kita gariskan secara menegak ini, kita akan tulis ini di bawah ini, kuantiti kesimbangannya adalah pada Q0, dan harga kesimbangannya adalah apabila garis yang tegak ini, yang putus-putus ni, menyentuh pada keluk AR, hasil purata, sebab AR juga adalah D, keluk permintaan. Jadi harganya adalah pada P2, harga keseimbangan P2. Pada P0 ni, tulis juga P0 sini, dia bukan harga keseimbangan, dia hanya harga pada titik keseimbangan E. Dia tidak memberi makna apa-apa pun. Tapi kita tulislah sebagai untuk penerangan bahawa pada harga P0 pada titik E ini adalah harga yang tidak
tidak perlu diambil perhatian because dia tidak memberi apa-apa makna. Okey, harga yang pentingnya adalah harga keseimbangan iaitu pada P2 di mana pada kuantiti Q ni apabila garis putus-putus ni menyentuh bertemu dengan keluk AR atau keluk DD. Itu yang kita akan kata harga keseimbangan dicapai pada P2. Okey, seterusnya apabila kita nak menghuraikan perkara yang seterusnya ialah kita akan melihat perbandingan antara AR dengan AC, hasil purata, kos purata. Tapi sebab kita sedang membincangkan tentang untung lebih normal yang dialami oleh firma monopoli, makanya sudah pastilah dalam situasi kuantiti keseimbangan pada Q0 itu AR hasil purata melebihi daripada kos purata sebab firma memang sedang mengalami untung lebih normal. Okey, so kita kena pasti di manakah AR hasil purata. Hasil purata adalah pada OP2 OP2 jarak menegak OP2 ni hasil purata sebab ini hasil purata AR kan, iaitu pada titik A pada titik A. So bermaknanya OP2 ni adalah hasil purata. So di manakah kos purata pula? Kos purata AC ni adalah pada OP1. Di mana OP1? Kita tak tulis lagi OP1 di titik B. Di mana kita tengok pada kuantiti Q0 garis betul-betul bertemu pada kos purata AC di sini. Maka di sinilah harga kos purata pada OP1 pada titik B. Okey, so di sinilah cara kita memperolehi harga bagi AC dan harga bagi AR. Okey, hasil purata ada pada titik A pada P2, kos purata pada titik B pada P1, and then seterusnya sudah pasti kita dapat boleh menentukan kawasan jumlah hasil. Bila kita dapat hasil purata AR pada OP2, kita darab dengan kuantiti OQ0, maka kita dapatlah jumlah hasil OP2AQ0, kawasan 4 segi. Kalau kita lorekkan, kita tunjukkan kawasannya adalah ini dia kawasan yang berwarna pink tu. Saya ulang semula. Jadi OP2AQ2 tu adalah kawasan 4 segi jumlah hasil. Okey, ini jumlah hasil. Okey, dan seterusnya kita tengok jumlah kos DC. Sebab AC adalah pada OP1, nampak ni pada titik B ni kan, OP1 darab dengan kuantiti OQ0 bermakna luas kawasan jumlah kosnya adalah pada OP1BQ0. Okey, ni kawasan bloriknya, OP1BQ0. Jadi perbezaan antara kawasan jumlah hasil ditolak dengan kawasan jumlah kos, maka disebabkan jumlah hasil lebih besar jumlah kos, so firma monopoli ini menikmati untung lebih normal dalam jangka pendek sebesar kawasan untung lebih normalnya P1 P2 AP. Ni kawasan dia warna hijau, nampak kan? Ini P1 P2 AP. Okey, itulah untung lebih normal bagi firma monopoli atau pasaran monopoli dalam jangka pendek. Okey, kita pergi kepada situasi yang seterusnya. Okey, sebelum kita melihat untung yang seterusnya, kita nak bagi tahu bahawa untung lebih normal monopoli yang dialami oleh monopoli dalam jangka pendek ini sebenarnya adalah memang sudah menjadi kebiasaan. Monopoli memang sudah menikmati untung lebih normal daripada awal lagi. Kebiasaan dan kebanyakan monopoli memang daripada dalam jangka pendek sudah pun memberi untung lebih normal. Okey, berbanding untung normal dan untung kurang normal. Tapi dia berkemungkinan juga memperoleh untung normal ataupun untung kurang normal. Okey, kita tengok situasi kedua di mana firma monopoli memperolehi untung normal dalam jangka pendek. Okey, keseimbangan dan situasi untung normal ni apabila keluknya macam inilah. Okey, di mana yang paling penting sekali keluk hasil purata AR bertangent dengan keluk kos purata AC di sini. Pada waktu tangent itu AC sama dengan AR. So itulah pada kuantiti yang menjamin firma ini mendapat untung normal saja. Okey, kita tengok penerangan yang pertama adalah titik keseimbangan apabila
MC bersilang atau bersama dengan MR pada titik E. Di manakah dalam rajah ini pada titik MC bersilang dengan MR pada titik E. Okey. So di sinilah pada titik E itulah MC sama dengan MR. Okey, seterusnya kita dapat mengetahui harga dan kuantiti keseimbangan. Okey, kuantiti keseimbangan pada titik ini kita gariskan ke bawah, kita akan dapat kuantiti keseimbangan pada kosong dan menyentuh pada titik tangent AC dengan AR di sini ya. So harga kita akan dapat harga keseimbangan pada P1 bukan pada harga P0. P0 ni adalah harga pada titik keseimbangan saja. So harga keseimbangan adalah pada P1. Okey ni ya, P1. Seterusnya sudah pastilah FIMA ini dikatakan memperolehi untuk normal saja sebab pada masa ini AR sama dengan AC pada P1 iaitu pada titik A. Okey, pada titik A. Okey. Bila dah FIMA mendapat untuk normal yang kita kata buktinya AR sama dengan AC pada titik A iaitu pada harga OP1 lah. Okey, itu bukti dia. Semuanya berlaku pada titik A pada harga OP1 dan pada harga OP1 itu kos puratanya pun OP1, hasil purata pun OP1 juga. Okey, so bermakna bila hasil purata sama dengan kos purata, maknanya jumlah hasil TR sama dengan jumlah kos TC. Okey, sebab bila hasil purata ataupun kos purata yang bernilai OP1 bila didarabkan dengan kuantiti OQ0 bermakna luas persegi kawasan jumlah hasil yang sama dengan jumlah kos adalah OP1AQ0. Di mana? Di sini ya, OP1AQ0. Kalau kita lorekkan kawasan berwarna kuning ini adalah merupakan untuk normal. Okey. Sebenarnya apabila TR tolak dengan TC, untung tiada untung sebenarnya, ataupun kita panggil balik modal sebab ialah TC sama dengan TR. So bila TC tolak dengan TR, zero lah, betul tak? Jadi tapi kalau ditanya dalam rajah kawasan untuk normalnya adalah OP1AQ0 ataupun yang kawasan yang berwarna kuning itu. Okey, itu senang sajalah untuk kita terangkan kat situasi untuk normal yang dialami oleh FIMA monopoli dalam jangka pendek. Okey, yang berwarna kuning ini adalah untung TR, luas TR, luas TC adalah warna hijau. Jadi dia sama, itulah kawasan untuk normal. Okey. Okey, so jelas titik A itu kita kata titik pulang modal. Titik pulang modal maksud titik balik modal lah. Kita boleh sebut balik modal pun boleh, titik pulang modal pun boleh. Menunjukkan bahawa tiada untung, tiada rugi sebenarnya. Okey, kita tengok pada situasi yang ketiga bagi FIMA monopoli yang memperolehi untung ukuran normal dalam jangka pendek. Okey, so kalau FIMA monopoli mengalami untung ukuran normal, so bermakna keluk hasil purata AR ni ataupun keluk D dan P ni dia akan berada lebih rendah daripada keluk AC ya. Itu menjamin bahawa dia akan dapat untuk ukuran normal. Kalau untuk lebih normal kita faham bahawa kalau hasil, kalau untuk lebih normal maknanya hasil ni AR ni akan berada di atas pada AC. Okey, tapi sekarang sebab kita sedang membincangkan kawasan atau situasi untung ukuran normal, sebab makna kalau AR ni berada di bawah daripada AC. Okey, first sentence ayat pertama kita adalah keseimbangan yang syarat yang memenuhi syarat MR sama dengan MC ya. Keseimbangan dicapai pada titik E. So dekat sini MC bersilang dengan MR pada titik E. Okey, titik keseimbangan E, dan pada sudah pasti kita akan dapat kuantiti keseimbangan Q0 lah. Keseimbangan pada Q0
dan harga keseimbangan kita tengok, kita gariskan menegak dia dapat kuantiti kan pada titik E ni. So bila kita tarik ke atas ni kita akan dapat banyak bertemu dengan AC, bertemu dengan AR. Tapi kita macam mana kita nak tahu harga keseimbangan? Kita dapat harga keseimbangan pada P1, kita tengok pada kalau AR apabila garis putus-putus ni bertemu pada AR, so di sinilah harga keseimbangan diperolehi, iaitu pada P1 tu Okey, iaitu pada titik C lah. Okey. Dan kemudiannya selepas kita memperolehi okey, sebelum kita tengok ayat atau kita huruf ayat selanjutnya, kita nak bagi tahu bahawa dia bukan berada pada harga P0 Harga P0 itu hanya dikenali sebagai harga pada titik keseimbangan E saja. Titik keseimbangan E itu tak ada apa-apa makna pun pada P0. Okey, harga keseimbangan pada P1 pada titik C Okey, seterusnya kita tengok perbezaan antara AR dengan AC. Disebabkan FIMA ini mengalami untung kurang normal, jadi sudah pastilah AR lebih kecil daripada AC ataupun AC lebih besar daripada AR. Kos purata melebihi hasil purata. Okey, kita tengok hasil puratanya di mana. Hasil puratanya adalah pada titik ni, hasil purata AR kan. Pada Q0 ni, AR-nya kat sini pada titik C, iaitu pada harga P1. Okey, ini AR pada P1 pada titik C. Okey, tu. Okey. Dan seterusnya ialah AC. AC-nya adalah pada P2. Di mana P2? Okey, pada kita tengok pada kuantiti Q0. So AC-nya bertemu dekat titik sini dekat sini. So harga pada P2 pada titik P. Okey. So saya ulang balik pada harga P2 pada titik P. Okey, itu adalah kos purata. Memang jelas kos purata melebihi hasil purata. Jadi sudah pasti jumlah hasil lebih kecil kawasannya berbandingan kawasan jumlah kos. Okey, kita tengok jumlah hasil. Sebabkan hasil purata adalah OP1 darab dengan kuantiti OQ0 OP1 jumlah hasil darab dengan hasil purata OP1 darab dengan kuantiti OQ0 bermakna kawasan jumlah hasil adalah OP1CQ0 OP1CQ0 dengan kawasan berwarna kuning. Okey, itu kawasan berwarna kuning itu adalah merupakan kawasan jumlah hasil. Okey, bagaimana pula kawasan jumlah kos? Okey, jumlah kos TC daripada kalau kita tengok kos purata adalah AC ni adalah pada OP2. OP2 daripada 0 sampai ke OP2 bila darab dengan kuantiti OQ0 bermakna kawasan TC adalah OP2BQ0 OP2BQ0. So inilah kawasan dia. Okey, saya ulang balik ini kawasan jumlah kos. Okey, dan kawasan jumlah kos yang lebih besar bila tolakkan jumlah hasil bermakna FIMA ni mempunyai untung kurang normal. Kawasan untung kurang normal adalah kawasan P1 P2 BC. P1 P2 BC ni adalah hasil beza TC ditolak dengan TR. Okey, so inilah untung kurang normal yang berwarna hijau untung kurang normal yang dialami ataupun kerugian, kawasan kerugian yang dialami oleh FIMA monopoli ataupun yang disebut juga sebagai untung kurang normal FIMA monopoli dalam jangka pendek. Okey. Okey. So itu saja penerangan tentang keseimbangan jangka pendek FIMA monopoli, sama ada mempunyai untung lebih normal, untung normal ataupun untung kurang normal. Sekarang kita akan pergi kepada penerangan tentang situasi keseimbangan bagi FIMA monopoli yang memperolehi keuntungan dalam jangka panjang. Bagaimanakah FIMA monopoli memperoleh keuntungan dalam jangka panjang?
So prosesnya daripada jangka pendek menuju jangka panjang kita akan melihat satu persatu melalui huraian keluh kita. Okey, yang pertamanya kita kena faham bahawa firma monopoli ni dia boleh mengekalkan untung lebih normal. Sebab saya dah bagi tahu sebentar tadi bahawa dalam jangka pendek walaupun firma monopoli ni berkemungkinan memperolehi sama ada dapat untung lebih normal ke, untung normal ke ataupun untung kurang normal, tetapi saya dah bagi tahu tadi kebiasaannya dalam jangka pendek ni pun firma monopoli ni dah pun memperolehi untung lebih normal. Jadi ayat ini yang mengatakan firma monopoli boleh mengekalkan untung lebih normal dalam jangka panjang kerana ia merupakan firma tunggal. Sebab apa? Kalau dah dia memperolehi untung lebih normal dah, kebiasaannya dia dah memperolehi untung lebih normal dalam jangka pendek, so sudah pasti dia dapat mengekalkan keuntungan lebih normal yang diperolehi jangka pendek itu kepada jangka panjang, yang mana dia akan mendapat untung lebih normal yang lebih besar lagi jumlahnya. Kalau dah dalam jangka pendek pun dia dapat untung lebih normal yang banyak, apatah lagi dalam jangka masa panjang dia akan dapat untung lebih normal yang lebih besar lagi keuntungannya. Itu maksud mengekalkan keuntungan lebih normal dalam jangka panjang. Atau faktor dia adalah merupakan satu-satunya firma tunggal dalam sesuatu kawasan yang memonopoli kawasan tersebut. Okey. So jika firma memperolehi untung kurang normal, jika diandaikan dalam jangka pendek dia mempunyai untung kurang normal, okey, dalam jangka pendek ni dia rugi, maka ia perlu membuat penyesuaian ke atas saiz logi. Biasalah menuju jangka panjang, penyesuaian ke atas saiz logi perlu dilakukan oleh setiap firma. Sekurang-kurangnya firma dia memperolehi untung normal dalam jangka panjang. Maksudnya dalam jangka pendek kalau dia dapat untung kurang normal, so dalam menuju jangka panjang dia akan mendapat untung normal sajalah. Itu maksudnya lah. Jika tidak, ia perlu menutup operasi. Jika dalam jangka pendek dia dapat untung kurang normal yang menyebabkan dia mengalami kerugian sehingga terpaksa menutup operasi, so dia akan tutup lah. Okay. Sama situasinya dengan PPS juga. Tapi kebiasaannya yang nombor satu ni lah. Okay? Bila jangka pendek dapat untung lebih normal, jangka panjang dapat untung lebih normal, ia lebih besar lagi. Okey, kita tengok proses keseimbangan monopoli dalam jangka panjang. Mana dia memperolehi untung lebih normal, dalam jangka pendek dia dapat untung normal, dia kekalkan keuntungan lebih normalnya, dia dapat keuntungan lebih normal juga yang lebih besar dalam jangka panjang. Okey, kita akan melihat situasi keseimbangan yang dialami oleh firma monopoli ini dalam jangka pendek dulu. Okey, kita bermula dengan keseimbangan MR sama dengan MC. SR itu adalah short run ataupun kita panggil keseimbangan jangka pendek. Yang dicapai adalah dalam jangka pendek dicapai pada titik E0 apabila keluh MR bersilang dengan keluh MC jangka pendek iaitu SMC kosong. Pada logi bila SMC kosong bermakna pada logi SAC kosong lah. Okey, sebab SMC ni adalah kepunyaan SAC kan bersama-sama. Iaitu pada tingkat harga keseimbangan PO dan kuantiti keseimbangan QO. Okey, daripada rajah ni kita tengok macam mana. Okey, kita tengok kita buat keluh AR sama dengan DD sama dengan P. Kemudian kita buat keluh MR. Lepas tu kita buat keluh sebab untung lebih normal kan. Dalam jangka pendek dapat untung lebih normal. Bermakna keluh SAC, kos purata jangka pendek berada di bawah daripada keluh AR. Itu menunjukkan bahawa dia sedang mendapat untung lebih normal. So kita kena buat, bila kita buat keluh SAC, kita kena buat satu lagi keluh SMC kosong. Okey. Setiap satu keluh kos purata jangka pendek akan ada keluh kos marginal jangka pendek. Okey. So keseimbangan dicapai apabila berlaku persilangan MR ni MR dengan MC jangka pendek SMC kosong pada titik keseimbangan E kosong. Nampak kan? Pada titik keseimbangan E kosong apabila kedua-dua keluh MR bersilang dengan MC jangka pendek SMC kosong pada saiz logi SAC kosong ya.
Nah, pada tingkat harga P0 dan kuantiti Q0 di mana? Kita dah jumpa titik keseimbangan I0, kita akan dapat kuantiti keseimbangan Q0 ya, garis gambar negara ni. So pada titik A kita bertemu garis putus-putus pada titik A ni kena pada keluk AR sama dengan DD. DD ni keluk permintaan. Sebab pada titik A ni harga keseimbangannya dicapai pada P0. Okey, so itu berkaitan dengan titik keseimbangan, harga keseimbangan dan kuantiti keseimbangan. And then pada kuantiti keseimbangan Q0 yang kita perolehi itu kita bezakan hasil purata dengan kos purata. So jelas dalam keluk ni bila AR ni lebih besar daripada AC, di mana AR lebih besar lah. So kita tengok, kita bandingkan AR pada kuantiti keseimbangan Q0 tu. Okay, di mana tadi? Di sini kan. Pada kuantiti keseimbangan Q0 tu pada titik I0 kan, kuantiti keseimbangan titik persilangan I0 pada kuantiti Q0 ni pada titik A tu, okey, harga keseimbangannya pada P0. P0 ni ialah AR, nampak? Pada titik A ni adalah AR, iaitu harganya P0. Okey, ini adalah AR dan sudah pasti AC nya lebih rendah daripada AR sebab dapat untuk lebih normal kan. AC di mana AC? AC nya adalah AR OP0, AC OP2 di mana? Di sini lah pada kuantiti Q0 ni AC kan, dekat sini, dekat sini ya. Tarik, okey, iaitu pada titik B. Pada kuantiti Q0 AC pada titik B, AR pada titik A. Okey, jadi AC pada P, harga P2 OP2, AR OP0. Okey, so bermakna AR lebih besar daripada AC dan sudah pastilah bila AR lebih besar daripada AC bermakna TR lebih besarlah daripada TC, ataupun kita kata jumlah hasil lebih besar daripada jumlah kos. Berapa jumlah hasil? Sebab hasil purata OP0 darab OQ0, OP0 AQ0 jumlah hasil lah tu, kawasan merah tu jumlah hasil. Okey, dan jumlah kosnya sebab kos purata OP2 kan, OP2 pada titik B kan. Okey, P2 darab dengan kuantiti OQ0 bermakna jumlah kosnya adalah yang berwarna hijau tu OP2 BQ0. Saya ulang, ini jumlah hasil, jumlah kos. Okey, semua ni firma memperolehi dalam jangka pendek untung, dalam jangka pendek firma monopoli memperolehi untung lebih normal. Okey, itu lebih normal sebesar kawasan P2 P0 AB. Okey, betul lebih normal dia lah. Okey, so jelas menunjukkan bahawa firma monopoli menikmati untung lebih normal sebesar P2 P0 AB ya. Okey, ini kawasan untung lebih normal yang dinikmati oleh firma monopoli dalam jangka pendek. Okey, sekarang bila kita nak bagi penerangan kita kepada jangka panjang, kita kena buat keluar penyesuaian lah. Okey, keseimbangan jangka panjang, keseimbangan sama saja, mesti MR sama dengan MC, tapi dalam jangka panjang ni dicapai pada titik I. Kita tulis keseimbangan I1 lah sebab jangka pendek tadi I0 kan. Jadi I1 keseimbangan jangka panjang, titik keseimbangannya I1 apabila ke MR secara konsepnya bersama dengan MC lah. So MR memang MR lah dekat sini. Okey, tapi dia bersilang dengan MC jangka panjang dengan MC jangka pendek. MC jangka panjang ni adalah LMC, MC jangka pendeknya adalah SMC 1 sebab ada SMC kosong kan. So SMC 1 ni yang kedua lah. Okey, itu pada harga P1 kuantiti Q1. Kita tengok satu-satu di manakah. Jadi kita buatlah keluk. Okey, keluk yang pertama sekali dalam jangka panjang adalah keluk kos purata LAC jangka panjang. LAC adalah keluk kos purata jangka panjang yang akan menyentuh secara tangent pada satu titik kat sini semasa SAC yang sedang menurun juga ni dia semasa LAC menurun dia akan bersentuh dengan SAC yang sedang menurun juga. Okey, dan dia mencapai titik minimum, dan semasa titik minimum di sini MC
MC jangka panjangnya akan bersilang dengan okey. Tu nampak yang warna merah ni adalah cost marginal jangka panjang LMC ya. Dia potong kat sini, maknanya kat sini ada titik minimum titik minimum LAC. Okey, this is dia punya lekuk dia lah. Okey, dan yang dimaksudkan sebagai MR sama dengan MC dalam jangka panjang ni, ni MR MR sama dengan MC pada titik keseimbangan I1 dah kat sini. Kan? Tapi kita kena ingat dalam jangka panjang ni MR bersilang dengan bukan saja dengan MC jangka panjang tetapi juga dengan MC jangka pendek SMC1. Okey, kita belum buat lagi sebab kita nak tarikkan untuk menceritakan tentang harga keseimbangan P1 dan kuantiti keseimbangan Q1. Okey. Kita tarikkan bila kita dapat titik keseimbangan I1, kuantiti keseimbangan yang baru dalam jangka panjang adalah Q1. Pada titik ni kita gariskan ke atas, kita dapat jumpa titik C. Titik C ni bukan pada SMC kosong ni, dia ada lari sikit tu kat sini atas lagi kebetulan dekat sebenarnya dia bukan sama, dia dekat di atas sikit. Jadi titik C ni menyentuh keluk AR, dan keluk AR bermakna hasil pada kat sini ada satu lah, bila garis betul-betul ni kena pada LAC kat sini, bermakna akan ada satu SAC yang bertangent dengannya lah. Maksudnya dia masih lagi sedang turun sebab ni minimum kan. Maksudnya apabila LAC sedang turun, dia akan bersentuh secara tangent dengan satu SAC, iaitu SAC 2 lah. Tadi dah sentuh kat sini SAC 1 kosong kan, SAC 1. Okey, jadi seterusnya bila kita buat SAC 1 bermakna akan adalah SMC1 nya memotong titik minimum ni dan terus bersilang dekat sini. Ini yang kita kata pada masa ini MR pada titik I1 ni MR bersilang dengan MC jangka panjang warna merah ni dengan MC jangka pendek SMC1 kat sini bersimpang-simpang. Okey, MR MC jangka panjang MC jangka pendek. Okey, tu maksudnya. Dan kuantiti dah jumpa dah, titik keseimbangan dah jumpa, harga keseimbangannya pada titik C ni lah, pada AR. Dekat sini kita tarikkan secara mendatar, kita jumpa harganya iaitu pada P1. Okey, ni P1 ni adalah harga keseimbangan firma dalam jangka monopoli dalam jangka panjang. Dan kuantiti Q1 adalah kuantiti keseimbangan firma monopoli. Okey. So bila kita kena tulis satu titik titik D di sini pada harga P. Pada harga P ataupun pada titik D dekat sini SAC bertangent dengan LAC. Kedua-duanya sedang menurun pada titik D pada kuantiti Q1 ni. Okey, cara kita melangkah hidup mesti betul, tepat. Betul dan tepat. Okey, kalau salah memang malang lah nasib kita. Keluk akan salah, huraian akan salah dan sebagainya akan salah. Okey, pada kuantiti Q1 saya tunjukkan sekali lagi titik keseimbangan kat sini pada Q1 ni kan. Okey, ni harga dia pada P1. Okey, so bermakna harga P1 pada titik C ni adalah pada AR. So AR kita dah tahu dah pada P1 OP1, nampak AR OP1 lebih besar pada AC. AC dekat titik D tadi kan, pada titik D AC, iaitu pada OP saja, OP. Okey, AR OP1 lebih besar pada AC OP OP. Jadi bila AR lebih besar pada AC, bermakna TR lebih besar pada TC lah. Okey, so kita tengok TC nya kat mana. Dalam jangka panjang kan, TR dengan TC nya besar mana. Okey, luas kawasan TR, sebab TR lebih besar pada TC, kita tengok TR yang kata luas. Sebab AR adalah OP1, OP1 darab dengan kuantiti OQ1. Jadi luas dia OP1 CQ1. Kalau saya lorikkan, kita kena buat ni dulu pasti kita lorikkan.
Okey, sabar. Bila kita buat SSC, kita akan buat SMC. Sebab kita kena buat ni, kita nak tunjukkan dia juga memotong pada titik minimum SSC kat sini dan dia memotong pada titik E1. Masa MA bersilang dengan MC dekat sini, pada atas ni D bertangent, pada titik D ni SSC jangka pendek bertangent dengan LAC jangka panjang. Okey, kita tengok terus pada bahagian kita lah. Manakah kawasan jumlah hasil? Yang berwarna biru gelap ni. Okey, kawasan jumlah hasil OP1CQ1. Okey, OP1CQ1, OP1CQ1 jumlah hasil. Bagaimana dengan jumlah kos? Okey, jumlah kos berada pada harga P pada titik D kan. Okey, saya undurkan semula. Okey, pada ni kan, pada harga P pada titik D. Sebab sinilah kos. Kenapa? Kos purata jangka panjang bersilang dengan kos purata bertangent dengan kos purata jangka pendek pada titik D. Jadi pada harga P kan, kos purata. Jadi jumlah kos O, jumlah hasil ni tadi kan. Jadi jumlah kos adalah OPDQ1. Okey. Jadi jelas jumlah hasil, jumlah kos. Maka disebabkan jumlah hasil lebih besar daripada jumlah kos, sudah pasti dalam jangka panjang firma monopoli ini memperolehi untung lebih normal sebesar perbezaan antara TR tolak TC. Jadi ni untung dia P1CD. Okey, firma monopoli menikmati untung lebih normal sebesar P1CD, P1CD, hasil beza TR ditolak dengan TC. So apa yang kita dapati luas, walaupun dalam jangka pendek firma monopoli ni mempunyai untung lebih normal, dalam jangka panjang untung lebih normalnya lebih besar. Ia dapat ditunjukkan oleh kawasan luas persegi yang lebih besar berbanding dengan luas persegi jangka pendek. Okey. Dan most important thing pada titik E1 ni, titik keseimbangan E1 ni, SMC1 ataupun MC jangka pendek lah. SMC1 ni ialah MC jangka pendek, sama juga bersilang dengan MC jangka panjang, iaitu LMC. MC jangka pendek bersilang dengan MC jangka panjang, iaitu SMC1 bersilang dengan LMC dan bersilang dengan MR. Okey, itu yang paling penting pada titik E1 tu. Okey, dan inilah keadaannya pada titik keseimbangan E1 tu, SMC1 sama dengan LMC sama dengan MR. Jadi apa yang kita kata, yang berwarna merah ni SMC1 sama dengan LMC1 ni adalah keluk-keluk kos marginal jangka pendek jangka panjang. Yang berwarna hijau ni adalah keluk marginal revenue ataupun keluk hasil marginal. Okey, ini keluk kos. Yang berwarna merah ni keluk kos, ini keluk hasil marginal. Okey. Penerangan kepada apa yang kita sedang bincangkan sebentar tadi jelas menunjukkan bahawa firma monopoli sentiasa memperolehi untung lebih normal dalam jangka, bukan sahaja jangka pendek tetapi hingga ke jangka panjang. Kebiasaannya jangka pendek pun dah dapat untung lebih normal, ini pula jangka panjang. Memang jangka panjang lebih normal juga sudah pasti diperolehi oleh firma ini. Malah lebih besar jumlahnya kalau dibandingkan dengan jangka pendek. Okey, jelas